Hari ini, saya akan berkongsi firman Tuhan bersama dengan anda di bawah tajuk Paskah Tuhan. Di bawah tajuk ini, marilah kita mengambil masa untuk memahami bahawa Paskah ialah kebenaran yang sangat berharga di dunia malaikat. Apabila membeli sesuatu, kadang-kala kita tidak tahu apakah yang berkualiti bagus, walaupun kita mahu memilih sesuatu yang bagus. Pada masa itu, anda memilih produk yang terkenal, betul? Apabila kita melihat jenama, anda dapat mempercayai kualiti sesuatu produk. Di dunia ini, ada banyak jenama yang mempunyai nilai. Kita memanggil ini sebagai barang-barang mewah. Perempuan menyukai beg. Beg jenama apakah yang anda tahu? Lelaki juga menyukai kereta. Ada jenama yang terkenal di dunia. Melihat benda seperti ini, kita berfikir, apakah barang-barang mewah di dunia malaikat? Ada barang buatan Jepun, buatan Amerika Syarikat, buatan Korea. Juga ada beberapa jenama yang sesiapa pun dapat beli. Kalau begitu, berapa banyakkah nilai produk Paskah miliki di dunia malaikat? Siapakah yang membuat Paskah? Buatan bermaksud seseorang telah membuat ini, bukan? Buatan Korea bermaksud ini dibuat di Korea. Jika ada sesuatu yang dibuat oleh Tuhan Elohim, betapa banyaknya malaikat akan menghargainya, ia akan menjadi barang paling mewah di syurga. Salah satu daripada produk terbaik di syurga ialah Paskah. Hal ini kerana Paskah bukan dibuat oleh Nabi atau sesiapa pun di dunia ini. Paskah dibuat oleh siapa? Paskah dibuat oleh Tuhan. Di alam semesta, siapakah yang mempunyai kekuatan dan kuasa untuk mencipta sesuatu? Tuhan ialah artis terbaik dan pencipta agung. Jika Tuhan itu membuat Paskah, Paskah ialah barang mewah yang paling berharga. Dari pandangan kebenaran, Paskah ialah kebenaran seperti harta yang dapat kita megahkan di mana-mana sahaja di dunia ini. Dengan konteks seperti ini, marilah belajar firman Tuhan bersama. Marilah melihat buku 1 Yohanes bab 2. Buku 1 Yohanes bab 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahawa kita mengenal Tuhan, iaitu jikalau kita menuruti apa? Menuruti perintah-perintahnya. Perintah Tuhan. Siapakah yang membuat perintahnya? Dia sendiri. Ini ialah produk yang dibuat oleh Tuhan Elohim. Tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa ini prestige terbaik rohani. Di ayat 3, dikatakan, dan inilah tandanya bahawa kita mengenal Tuhan, iaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jika ada barang daripada jenama yang bagus, dan barang daripada jenama yang kurang bagus, yang manakah anda mahu guna? Bukankah anda mahu menggunakan jenama yang bagus? Apakah sebabnya? Kerana anda mengetahui nilai jenama, betul? Buku 1 Yohanes bab 2 ayat 3 berkata, dan inilah tandanya bahawa kita mengenal Tuhan, iaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kita akan mengenal siapa? Kita mengenal Tuhan. Memandangkan Tuhan mempunyai kebolehan mencipta dan merupakan artis terbaik di seluruh alam semesta, jika dia mengubah hari Sabat dan Paskah, kita dapat mempercayainya walaupun kita tidak melihatnya. Dan inilah tandanya bahawa kita mengenal Tuhan. Ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah orang jenis apa? Seorang pendusta. Jika seseorang berkata, aku mengenal Tuhan, dan tidak melakukan apa yang diperintahkannya, dia ialah orang yang tidak mengenal Tuhan.
marilah sambung. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Tuhan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan membezakan orang yang menyambut Paskah dengan orang yang tidak menyambutnya. Orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenalnya. Semua yang kita miliki datang daripada Tuhan. Apabila malaikat melihat, orang yang mempunyai barang-barang mewah paling berharga ialah anak-anak Tuhan. Marilah pergi ke buku Kisah Para Rasul, bab 5. Buku Kisah Para Rasul, bab 5, ayat 38. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, maksudnya, jika sesuatu itu dibuat oleh manusia, apakah kesudahannya? Tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Tuhan, jika dibuat oleh Tuhan, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Tuhan. Nasihat itu diterima. Maksud dan perbuatan kita serta iman dan kebenaran yang kita miliki ini digubah oleh siapa? Dibuat oleh siapa? Dibuat oleh Tuhan. Adakah Tuhan benar-benar membuatnya? Jika Tuhan membuatnya, kita tidak memerlukan pendapat lain tentang itu. Kita hanya perlu mempercayainya. Marilah pergi ke buku Yeremia, bab 31, ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tuhan berkata bahawa Dia akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dalam bahasa Melayu, ia tertulis, aku akan mengadakan. Tetapi dalam bahasa Inggeris, aku akan membuat perjanjian baru. Perjanjian baru adalah digubah dan dibuat oleh Tuhan. Marilah kita memahami perjanjian baru ini dengan lebih terperinci. Marilah pergi ke buku Lukas, bab 22, ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kalau begitu, apakah hubungan di antara perjanjian baru dengan Paskah? Yesus menghantar Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan Paskah. Di ayat 19, kita dapat melihat Yesus menyambut Paskah. Ayat 19, lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, memegang cawan wine Paskah, dia menjelaskan maksudnya. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Siapakah yang membuat perjanjian baru ini? Di dalam buku Yeremia bab 31 dikatakan, sesungguhnya akan datang waktunya. Aku akan mengadakan membuat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Menurut ramalan ini, Tuhan datang ke bumi ini dalam nama Yesus pada 2000 tahun dahulu dan mengisytiharkan Paskah perjanjian baru di ruangan atas bilik Markus. Tuhan mengisytiharkan perjanjian baru demi semua manusia. Paskah digubah oleh Tuhan. Jika kita tidak mengetahui kebenaran dan Alkitab sebaiknya, Anda mungkin bertanya, siapakah yang melakukan ini? Siapakah yang membuat ini? Walaupun kita tidak mengetahui segala-galanya sekarang, kita akan memahami kebenaran sepenuhnya. Yesus mengisytiharkan Paskah kepada semua manusia. Paskah ialah kebenaran yang Tuhan tubuhkan. Namun, ramai orang tidak mengetahui Paskah sebaiknya pada masa sekarang.
Kerana orang yang mengatakan bahawa mereka mengetahui Alkitab menutup pintu syurga dan menghalang orang yang cuba masuk. 들어가려고 애쓰는 자들에게도 가지 못하도록 방해하고 있기 때문입니다. 그래서 Tetapi Alkitab berkata, 하나님을 아는 자들은 orang yang mengenali Tuhan mesti menyambut Paskah. 하고 이렇게 알려주고 있습니다. Marilah melihat buku 1 Korintus bab 5 ayat 7. 말씀 넘어가 보겠습니다. Buku 1 Korintus bab 5 ayat 7. 5장 7절입니다. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anatoma Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemunian dan kebenaran. Tertulis dalam versi TB, marilah kita berpesta. Tetapi dalam versi ABB tertulis, marilah kita rayakan perayaan Paskah kita. Seperti ini, bagi ahli-ahli gereja awal yang berkata, aku kenal Tuhan, dan orang yang mempercayai Tuhan sebetulnya, Paskah perjanjian baru ialah harta paling berharga yang dia berikan kepada manusia. Marilah kita mempunyai keyakinan dan kebanggaan tentang kebenaran yang kita miliki. Apabila menginjil, marilah kita berkata, kita hanya menginjilkan kebenaran mewah. Barang paling mewah di dunia malaikat ialah barang yang dibuat oleh Tuhan. Siapakah yang membuat Paskah? Tuhan yang buat. Tuhan meletakkan janjinya dalam Paskah. Apa yang penting ialah Tuhan meletakkan janjinya dalam Paskah. Apakah janji yang berada dalam Paskah? Ada banyak janji. Janji kehidupan kekal. Janji pengampunan dosa. Janji penghakiman terhadap Tuhan-Tuhan lain. Dan janji perlindungan daripada malapetaka. Sebab itulah, Paskah ialah perayaan yang sangat penting dan berharga buat kita. Kalau begitu, marilah kita mengetahui Paskah secara terperinci lagi di dalam buku 1 Korintus bab 10. Ayat 15. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam arti kata lain, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan yang mana persekutuan dengan darah Kristus dan roti yang mana persekutuan dengan tubuh Kristus menandakan roti dan wain Paskah di dalam buku Lukas bab 22 ayat 20. Marilah sambung dengan ayat 17. Kerana roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Kerana kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kebenaran yang membolehkan kita mengambil bahagian dalam daging dan darah Kristus ialah Paskah. Tuhan menjanjikan itu. Kita milik siapa? Di dalam Alkitab, Tuhan berkata, kamu ini kepunyaanku, kerana aku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Segala-gala yang Tuhan buat ialah barang mewah. Jika Paskah dibuat oleh Tuhan, Paskah ialah barang mewah. Jika hari Sabat dibuat oleh Tuhan, hari Sabat ialah barang mewah. Ini ialah kebenaran mewah terhebat di dunia malaikat. Jika kita menolak kebenaran yang dibuat oleh Tuhan, kita tidak akan dapat memasuki syurga. Siapakah kita? Kita ialah imamat diraja di syurga. Kita ialah anak-anak Tuhan, bukan? Tuhan ialah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kita harus menyadari bahawa Tuhan telah mencipta dan memenangkan kita memakai kebenaran mewahnya. Marilah pastikan ini di dalam buku Yohanes bab 6, ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Di ayat ini, daging dan darah Yesus merujuk kepada roti dan wine Paskah. Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecahkannya. Berkata, inilah tubuhku. Kemudian dia mengambil cawan, mengucap syukur. Dan apakah yang dia katakan tentang cawan wine itu? Cawan ini ialah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam siapa? Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari syurga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ia dibuat oleh Tuhan. Paskah ialah barang paling mewah. Tuhan telah memenangkannya kepada anak-anak dia dan meletakkan hadiah kehidupan kekal di dalamnya. Ada banyak benda yang palsu atau tiruan. Namun, di antara banyak benda yang Tuhan buat, tiada yang palsu atau tiruan pun. Sebab itulah Tuhan berkata, kamu ini kepunyaanku. Marilah pergi ke buku Yesaya bab 43. Buku Yesaya bab 43 ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kamu ini kepunyaanku. Kerana Tuhan berada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kerana daging dan darah Tuhan berada di dalam kita, Tuhan berkata, kamu ini kepunyaanku. Kita menjadi kepunyaan Tuhan dan Tuhan menjadi bapa kita dan ibu kita. Ada syarat tertentu yang membolehkan kita menjadi seperti itu. Melalui Paskah, kita dapat menerima daging dan darah Tuhan. Paskah memainkan peranan pengantara. Sebab itulah Paskah disampaikan kepada ahli-ahli gereja awal. Dan mereka menginjil, marilah kita menginjilkan Paskah sehingga Yesus datang. Paskah ialah kebenaran yang mesti diinjilkan. Marilah melihat buku 1 Korintus bab 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, iaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Paskah ialah kebenaran yang berharga seperti ini. Syaitan selalu cemburu terhadap sesuatu yang Tuhan anggap berharga. Dia cuba menutup kebenaran Paskah supaya orang gagal melihatnya. Apakah yang Nabi Daniel katakan tentang ini? Dia berkata bahawa syaitan akan mengubah waktu dan hukum. Tuhan mengubah dan membuat kebenaran Paskah perjanjian baru. Namun, syaitan selalu bekerja untuk menghalang manusia dari menerimanya. Agar Paskah, iaitu barang paling mewah dari syurga, tidak dapat diisytiharkan di bumi ini. Sebab itulah, syaitan memasukkan Paskah pada tahun 325 Masehi melalui Majlis Nikea. Apakah yang Alkitab katakan tentang Paskah? Dikatakan bahawa kita harus mengisytiharkan Paskah sehingga Tuhan datang.
사단은 중간에 Namun, 그 맥을 syaitan memasukkannya untuk membawa kemuliaan kepada dirinya. 하나님께서 받으셔야 Walaupun 될 kemuliaan 것을 hanyalah milik Tuhan. 자신에게 돌리기 위해서 이 유월절을 Jika Paskah wujud di bumi ini, 세상 모든 인류가 semua manusia memuji 하나님을 dan memuliakan 찬양하고 Tuhan. 하나님께 영광만 돌리게 될 Jadi, 것입니다. syaitan memasukkannya untuk mencuri kemuliaan Tuhan 방향을 dan membawa kepada dirinya sendiri. 유월절 때 Christmas menggantikan Paskah dan ibadah hari Ahad menggantikan hari Sabat. 이런 어떤 제 Syaitan berusaha bersungguh-sungguh 모든 인류 인생들에게 dalam membekalkan manusia dengan produknya sendiri. 했습니다. 그러나 여러분들과 저는 Namun, kita ialah anak-anak Tuhan. 하나님의 자녀들입니다. 하나님의 Kita harus mengejar benda-benda Dia 하나님의 dan menggunakan benda yang datang hanya daripadanya. 그 이유는 Sebabnya ialah semua janji Tuhan yang membawa kita ke kerajaan syurga tergantung dalamnya. 사단의 것으로는 Kita tidak dapat memasuki syurga melalui benda-benda syaitan. 우리가 또 명심을 하시고 이 유월절 Marilah kita berbangga dalam menginjilkan Paskah. 명심을 가져야 되겠습니다. 명품을 알리고 Sekarang, 명품을 kita menyampaikan barang-barang mewah rohani. 우리 자신도 Bagaimanakah Tuhan dan malaikat di syurga melihat kita? 어찌 보겠습니까? 가장 Mereka menganggap kita sebagai anak-anak syurgawi yang paling mewah. 여기지 Betul? 않습니까? 예, 그래서 예, 오늘 Jadi pada hari ini, seperti yang tertulis di dalam buku 1 Korintus bab 11, 주의 죽으심을 kita harus memberitakan kematian Tuhan, 양으로서 yaitu pengorbanan anak domba Paskah sampai Dia datang. 계속 전파해야 된다. 300 Paskah ialah kebenaran yang tidak harus dimasukkan pada tahun 315 Masehi. 계속 전해져야 Alkitab 된다는 memberitahu 사실을 kita 우리에게 bahawa kita harus berterusan menginjilkan Paskah. 성경에 우리 Apabila 하나님께서 kita memahami fakta ini di dalam Alkitab, 우리가 올바르게 kita dapat membezakan gereja benar dengan gereja palsu, 구분할 수가 있고 명품 gereja mewah dengan gereja tiruan. 가려낼 수가 있습니다. 예. 하나님께서 Semua ini ialah rahmat 요한일을 Tuhan. 우리에게 또 주셨고 요한일서 Di dalam buku 1 Yohanes bab 2 ayat 4 tertulis, 하나님을 아노라 하고 barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. 이 내용 Perintahnya termasuk Paskah dan hari Sabat. 또 있지 않습니까? Sebab orang tidak mematuhi perintah Tuhan 그것에 대한 adalah kerana mereka tidak mengetahui nilai perintah-perintah itu. 그 Mereka mengatakan bahawa mereka mengetahui sebaiknya tentang barang-barang mewah, walaupun mereka tidak mengetahui nilai jenama. 나는 영적인 Sesetengah ahli teologi berkata dalam kuliah mereka, saya tahu sebaiknya tentang kebenaran mewah rohani. 수많은 그 해박한 Tidak kira berapa banyak kali dia menyampaikan kuliah dan memegangkan pengetahuan, 계명을 지키지 아니하는 가운데 jika dia tidak mematuhi perintah Tuhan, 모든 소리는 semua kata-katanya tidak bermakna. 의미 없는 어떤 소리에 불과한 것입니다. 우리로 하여금 Demi memberikan kita keselamatan, Tuhan membuat perintah satu demi satu 영적인 dengan meletakkan semua kuasa rohani dan semua berkat rohani di dalamnya. 사람들에게 베풀 수 있는 만 가지의 내용을 다 담아서 하나님의 계명을 하나를 만들어 놓으신 것입니다. 우리가 Kita harus mengetahui nilai perintahnya. 브랜드의 가치 Ada pencuri yang tidak mengetahui nilai jenama. 어느 집에 물건을 훔치려 이제 Dia masuk ke dalam rumah untuk mencuri. 가방이 쭉 있었습니다. Di rumah itu, 그러니까 뭐 ada banyak beg berjenama terkenal. 가방도 있고, 근데 Sebuah beg bernilai 100,000 ringgit. 별로 가치 없는 Namun, 브로치 이제 daripada pencuri beg itu, 정도 되는 dia mengambil kerongsang yang bernilai 300 ringgit. 던져버리고 갔답니다. 3천만 Dia tidak mengambil 100,000 ringgit, tetapi 300 ringgit. 그 가치 Kerana dia tidak mengetahui tentang nilainya. 아마 가치 Jika dia mengetahui nilainya, dia akan mencuri semua beg tanpa mencuri benda lain. 훔쳐갔을 것인데 말이에요. 마찬가지로 Sama juga, benda paling berharga di dunia malaikat ialah kebenaran yang Tuhan buat. 하나님께서 만들어 주신 바로 이 진리라는 사실을 생각하시고 Mengetahui hal itu, kita harus menginjilkan Paskah dan hari Sabat setekunnya. 시기를 전하고 이 유월절을 Apabila anda memberitahu orang tentang Paskah, 얘기하지 마시고 jelaskan sepenuh hati 사람들이 이해하는 bahawa Paskah ialah barang paling mewah di dunia rohani, 품인지를 supaya mereka akan memahami semudahnya. 하나님께서 만드신 Jika sesuatu itu dibuat oleh Tuhan Elohim, 하게 kita tidak perlu melihatnya lagi. 됩니다. 말하지 않아도 됩니다. Kita boleh mengakui bahawa itu ialah barang paling mewah di dunia rohani. 명품이라고 인정하셔도 좋습니다. 그런 최고의 하나님 Paskah ialah sesuatu yang Tuhan buat sebagai barang paling mewah. Betul? 그렇기 때문에 유월절에는 Tidak ada pendapat lain mengenai Paskah. 이 가치를 알지 못하기 때문에 Kristian pada zaman ini tidak menyambut Paskah 지키지 않습니다. kerana mereka tidak mengetahui nilainya. 라고 하는 것은
이 유월절을 Hakikat bahawa mereka tidak menyambut Paskah 하나님의 ialah bukti mereka tidak mengetahui tentang kehebatan Tuhan. 우리는 그런 가치를 Kita harus tinggal di dalam Tuhan, 하나님 안에 mengetahui 거할 수 akan 있는 nilai 우리가 kebenaran. 되겠습니다. 그렇다면 Kalau begitu, 유월절 안에 mengapakah Yesus mengatakan bahawa wine di dalam cawan pada hari Paskah itu ialah perjanjian baru oleh darahnya? Mengapakah dia meletakkan makna darahnya dalam wine Paskah? Marilah kita memahami ini dengan pergi ke buku Efesus bab 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya, apakah yang kita beroleh? Kita beroleh penebusan, iaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala khidmat dan pengertian. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Melalui darahnya, kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Seperti ini, Tuhan menubuhkan kebenaran Paskah. Apabila Tuhan menggubau kebenaran Paskah, Dia meletakkan makna darahnya dalam wine. Ini demi memberikan kita keselamatan dan pengampunan dosa. Pada masa sekarang, ada orang yang menolak Paskah dan tidak menyambutnya. Mereka ialah orang jenis apa? Marilah kita mencari identiti mereka di dalam buku Ulangan bab 13. Buku Ulangan bab 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan dia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan dia membujuk, mari kita mengikuti Tuhan lain dan tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau melakukan apa? Janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Janganlah mengikut atau mendengar. Sebab Tuhanmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhanmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati kerana ia telah mengajak apa? Mengajak murtad terhadap Tuhanmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan. Bilakah Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan yang menebus dari rumah perbudakan? Bukankah pada hari Paskah? Tuhan berkata tentang orang yang mengajak murtad terhadap Tuhan, yang membawa umat Israel keluar dari Mesir dan menebus mereka dari tanah perhambaan. 3,500 tahun dahulu, pada masa Musa, Tuhan sudah pun mengajar kita bahawa orang yang memfitnah dan menghalang Paskah harus dihapuskan. Dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apakah yang Tuhan katakan mengenai orang yang tidak menyambut Paskah? Bukankah Tuhan berkata bahawa mereka akan dilenyapkan dari antara umat Tuhan? Manusia di bumi ini tidak mengetahui kebenaran perjanjian baru sebaiknya. Tetapi malaikat di syurga mengetahuinya dan mereka mencemburui kita yang telah menerima perjanjian baru. Paskah perjanjian baru dibuat dengan daging dan darah kudus Tuhan. Di antara kebenaran, Paskah ialah kebenaran paling mewah. Tuhan meletakkan kebanyakan usahanya ke dalam Paskah. Marilah kita melakukan yang terbaik untuk menginjilkan Paskah di Samaria dan ke penghujung bumi, agar ramai orang dapat datang ke jalan pertobatan dan keselamatan. Dengan ini, saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih banyak.